KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan siaran Didik TV KPM hari ini bagi mata pelajaran Asas Kelestarian dengan subtopik pengangkutan dan kuasa. Hari ini sudah pasti Yuyu tak berseorangan tetapi ditemani oleh dua cikgu yang cukup berkaliber. Ayuh sama-sama penonton, kita berkenalan dengan cikgu dan jurubahasa pada hari ini. Hello, apa khabar murid-murid semua? Itu dia, dah bersedia ke untuk mempelajari mata pelajaran Asas Kelestarian pada hari ini? Tadi kita dah tengok sikit sebanyak profil guru. Kita akan bersama dengan jurubahasa iaitu Cikgu Aida dari SM Pendidikan Khas Vocational Merbuk Kedah dan juga cikgu kita pada hari ini iaitu Cikgu Muhammad daripada SMK Tan Sri Muhammad Rahmat Johor Bahru. Cikgu Muhammad, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Yuyu apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Terbaik. Cikgu. Tak ada telajak raya ya? Masih lagi beraya. Masih lagi beraya. Itu dia. Keseronokan selepas 2 tahun tak dapat beraya ya, cikgu. Betul, itu dia. Jadi kita ditemani dengan Cikgu Rahmat dan juga Cikgu Aida dan kami tidak bertiga tetapi turut ditemani murid-murid. Cikgu, ayuh kita berkenalan dengan murid-murid kita pada hari ini. Jom. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Cikgu tak kesorangan pada hari ini. Jadi izinkan cikgu untuk memperkenalkan anak murid cikgu. Yang pertama adalah Alia Syazwani binti Lasari. Hai Lia. Alia. Lia apa khabar? Sihat? Sihat. Assalamualaikum Cik Yuyu dan Assalamualaikum Cikgu. Baik, yang kedua adalah Nur Ain Maisarah binti Muhammad Anwar. Hai Ain. Hai. Sihat ke Ain? Sihat. Dan yang ketiga jejaka tampan Muhammad Hazim bin Musa. Hazim, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Dah bersedia nak belajar hari ini, Hazim? Baik. Yang terakhir, cikgu? Yang terakhir adalah Muhammad Hafizi bin Roslan. Hai Hafizi. Ini mata pelajaran kegemaran ke Hafizi? Itu dia. Baik. Jadi keempat-empat murid pada hari ini adalah anak murid kepada Cikgu Muhammad sendiri daripada SMK Tan Sri Muhammad Rahmat Johor Bahru. Jadi cikgu kita dah berkenalan pun dengan murid-murid, kita dah berkenalan dengan cikgu sendiri dan juga jurubahasa. Apa kata cikgu terangkan kepada murid-murid apa agaknya yang akan dipelajari pada hari ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak murid cikgu yang berada di luar sana Jadi bersyukur kita ke Allah SWT pada hari ini kita dapat bersama-sama dengan cikgu untuk share ilmu berkaitan dengan subjek asas kelestarian, terutamanya bab apa nanti kita akan tengok selepas ini. Baik, sedikit tentang tajuk pada hari ini. Baik ini adalah subjek yang kita akan bersama-sama, asas kelestarian 3768. Baik, sebelum kita nak pergi kepada peringkat yang lebih mendalam lagi, izinkan cikgu untuk berkongsi tentang gambar-gambar yang cikgu tunjukkan ini. Ada 3 gambar kan? Ada 3 gambar. Gambar meter, gambar kanak-kanak meniup belon dan gambar roket. Bestnya roket Dekat sekolah tentu ada pertandingan roket kan? Jadi cikgu nak mohonlah bantuan anak murid cikgu ni, boleh tak perjelaskan tentang gambar yang cikgu tunjukkan ini? Siapa yang nak bantu cikgu ni? Saya cikgu. Alia, silakan. Berdasarkan pemerhatian saya, contohnya macam seorang budak itu dia sedang meniup udara ke dalam belon. Jadi jika belon itu dipenuhi oleh udara, maknanya satu udara bertekanan tinggi berlaku sebab udara disimpan di dalam satu kawasan ataupun momentum yang kuat. Selain itu, dari 2 gambar yang berikutnya, saya merasakan bahawa ia melibatkan satu komponen di dalam bekas yang mengakibatkan satu tenaga yang kuat. Dan saya berfikir ia melibatkan juga satu daya kompres dan satu daya yang dihasilkan dari udara. Dan seterusnya,
udara bertekanan tinggi berlaku bagi membolehkan kerja-kerja dapat dilakukan, cikgu? Wah, hebat ya. Satu penerangan yang padu, jitu dan terperinci sangat. Betul. Jadi baguslah, maknanya seindaksi yang cikgu nak pamerkan untuk persembahkan kepada anak-anak murid dah dapat difahami dengan jelas. Jadi pada hari ini kita belajar berkaitan dengan satu sistem pneumatik. Tahniah tahniah. Okey, jadi seperti biasa, ini adalah garapan cikgu berkaitan dengan objektif pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi yang pertama, cikgu mengharapkan anak-anak boleh menerangkan konsep sistem pneumatik. Yang kedua, seharusnya anak-anak boleh membuat pengkelasan bahagian dan komponen utama lita kawalan pneumatik. Yang ketiga, anak-anak boleh melakar lita kawalan pneumatik. Dan yang terakhir, sudah pastinya saya mengharapkan anak-anak boleh melakarkan lita kawalan berdasarkan situasi yang diberi. Jadi situasi yang diberi ini bermaksud dalam soalan. Jadi dia punya klimaks kepada topik kita hari ini adalah anak-anak boleh melakar lita kawalan pneumatik. Okey. Boleh you kita teruskan you? Boleh. Okey, baik. Jadi sebelum kita nak pergi lebih mendalam lagi, kita harus pelajari tentang konsep asas pneumatik anak-anak. Okey. Jadi pneumatik ini berasal dari bahasa Yunani, bermaksud udara atau angin di luar disedut masuk ke dalam sesuatu benda Kemudian semua sistem menggunakan tenaga yang disimpan dalam bentuk udara yang dimampatkan. Jadi udara di luar tu kurang bertekanannya. Tetapi bila kita kompreskan daripada menggunakan alat yang berkaitan sehingga dia mampu menghasilkan satu tenaga yang kuat. Jadi udara termampat mampu untuk menggerakkan beban yang kecil. Dia tidak boleh menggerakkan beban yang besar, tapi untuk beban yang kecil dia mampu menggerakkan. Anak-anak Okey. Jadi ini adalah mesin untuk menghasilkan udara bertekanan tinggi anak-anak, dan cikgu percaya dan yakin anak-anak memang dah sedia tengok, memang dah pernah tengok benda ini. Cuma mungkin tidak tahu. Inilah yang kita panggil dia mesin pemampat udara. Okey. Baik, kita tengok kat sini contoh-contoh penggunaan sistem pneumatik. Mungkin anak pernah tengok ya. Okey, kita tengok. Contohnya penggunaan ini digunakan di kilang, di sektor perkilangan. Contoh-contoh mesin yang digunakan anak Okey, tengok kat sini. Ini adalah biasa yang kita gunakan di sektor perkilangan untuk memasang penutup botol di botol seperti botol kicap, botol sos. Kebanyakan digunakan sistem itu. Dan juga mesin-mesin untuk menolak kotak ataupun menolak objek-objek macam produk-produk elektronik pun menggunakan kaedah sistem pneumatik. So ini satu komponen untuk digunakan bagi menolak komponen ke peringkat yang seterusnya. Okey, jadi contoh yang kedua adalah mesin paku tembak. Ini biasa digunakan di sektor pembuatan perabot untuk kita melekatkan kepingan kayu. Biasa kita guna tukul kan? Betul. Kali ini kita guna benda yang simple, cepat dan ringkas dan boleh menghabiskan satu masa produk dengan cepat dan laju. Okey, yang ketiga adalah tukul sepih pneumatik digunakan dalam sektor pembinaan untuk kita memecahkan konkrit. Kalau tidak kita guna tukul kan pam penat sakit badan Jadi kita gunakan mesin ini sangat mudah, ringkas dan cepat. Boleh dihabiskan kerja dalam waktu yang singkat. Okey, yang keempat contohnya pembuka nak rim tayar. Ni mesti you tak biasa tengok kan? Kalau dulu dia macam ni je, pijak kan cikgu kan? Pijak sakit kaki kan. Sekarang ni masuk buka senang, pantas dan laju. Okey? Okey, kemudian yang kelima, ini biasalah semua orang tahu kan? Kalau tayar motosikal kempis, kita nak isi angin kat mana? Dekat stesen minyak kan? Yang menyediakan fasilitasi untuk mengisi angin ke dalam tayar. Okey? Jadi cikgu rasa untuk slot yang pertama habis di sini. Cikgu rasa anak-anak semua dah faham tentang apa yang kita nak pelajari di sepas ini. Pastinya seindaksi cikgu ni amat jelas difahami oleh anak murid, dan kita jumpa lagi selepas ini. Jadi banyak yang sudah kita pelajari sebentar tadi. Jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini bersama Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Hello semua murid-murid, anda masih bersama dengan saya Yuyu Aziz bersama dengan Cikgu Muhammad dan juga jurubahasa iaitu Cikgu Aida bagi mata pelajaran asas kelestarian. Sebentar tadi kita dah belajar apakah itu pneumatik. Sebut dengan betul. Kita akan teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Cikgu Muhammad. Terima kasih Yuyu. Sama-sama Cikgu. Okey, tadi kita dah belajar berkaitan tentang konsep asas pneumatik, okey, dan cikgu yakin anak-anak di luar sana memang memahami sangat jelas gambar-gambar yang cikgu telah bagi terbaik. Okey. So kita pergi ke peringkat yang seterusnya. Jadi cikgu nak share ilmu berkaitan dengan sistem pneumatik, iaitu kita kena belajar dulu bahagian-bahagian yang berkaitan dengan sistem pneumatik anak-anak Okey, jadi untuk bahagian utama sistem kawalan pneumatik, kita ada 4 bahagian anak-anak, iaitu yang pertama kita namakan dia sebagai perkhidmatan pembekalan. Yang kedua adalah pengawalan pneumatik. Yang ketiga adalah pemindahan atau penghantar tenaga. Dan yang terakhir, yang keempat adalah penggerak dan penukar. So ini semua adalah berkaitan dengan bahagian utama dalam sistem pneumatik. Okey. Baik, untuk menggambarkan bahagian-bahagian utama ni, cikgu persembahkan dalam bentuk rajah untuk memperjelaskan berkaitan dengan bahagian-bahagian ini anak-anak. Okey, contoh sistem pneumatik, cikgu dah tunjukkan gambar-gambar ini. Jadi dia ada 4 bahagian. Yang pertama adalah bahagian perkhidmatan pembekalan. Yang kedua, bahagian penghantaran tenaga. Yang ketiga, bahagian pengawalan pneumatik. Dan yang keempat, yang terakhir, bahagian penggerak. Jadi cikgu nak minta di sini anak murid cikgu yang cikgu sayangi, siapa yang boleh bantu cikgu, tolong ataupun namakan komponen-komponen yang terlibat di bahagian perkhidmatan dan pembekalan. Ada yang nak mencuba? Baik, Hafizi. Silakan Hafizi. Dalam sistem pneumatik ini terdapat bahagian yang terpenting, iaitu bahagian perkhidmatan bekalan. Dalam bahagian perkhidmatan bekalan tersebut terdapat beberapa komponen yang ada di dalamnya. Antaranya motor elektrik yang terdapat di bahagian belah kiri dan digandingkan dengan penyejuk, menapis air dan minyak. Lepas itu, dia digandingkan dengan tolok tekanan dan pengering. Dan pada bahagian bawah pula, dia bahagian penghantaran tenaga. Dan pada bahagian akhir sekali, bahagian penggerak. Diterima ke cikgu jawapan tu? Ya. Saya sebenarnya nak jawapan sikit je. Tapi dia jawab lebih menyeluruh. terperinci. Ya Allah. Aduh, terkejut saya. Ni boleh jawab ni soalan peperiksaan nanti. Harap mudah lah. Okey, sebenarnya cikgu nak ini saja bahagian perkhidmatan bekalan, tapi Hafizi dah jelaskan keseluruhan. Alhamdulillah, nampak gayanya dia pun faham, termasuklah cikgu mengharapkan anak-anak murid cikgu yang lain. Okey, untuk komponen pneumatik, bahagian perkhidmatan bekalan, kita ada 3. Sebenarnya banyak Yuyu. Cuma saya cikgu tunjukkan ada 3 je yang penting dalam bahagian tersebut. Kita ada motor elektrik, kita ada pemampat udara, kita ada tangki. Ianya melibatkan jantung ataupun nadi utama. Kalau tak ada benda ni, tenaga pneumatik tak dapat dihasilkan. Okey? Baik, so cikgu tunjuk pula berkaitan dengan perincian komponen pneumatik tersebut. Yang pertama, kita ada motor. Motor ni penting Motor ni penting. Fungsi dia apa? Untuk menghidupkan pam. Bila pam bekerja, barulah dia boleh kompreskan udara. Dan simboliknya kita tunjukkan lakaran seperti inilah. Itu adalah simbolnya. Gambar motor. Dan simbol ini penting semasa anak-anak murid kita melakarkan litar kawalan. So simbol ni kena ingat anak-anak penting, kena ingat. Okey. Yang kedua adalah pemampat udara. Bila motor hidup, pemampat akan mula bekerja. So pemampat ni kompresor cikgu? Dia kompresor. Dia akan cuba, dia akan mula mampak udara. Betul lah, kadang kalau kita pergi kedai bengkel, dia kadang mesin bunyi ting 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 kan. Ting tu maknanya dia kompreskan udara. Bila udara cukup, dia senyap. Bila udara kurang, dia ting 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 ting. Macam tu. Okey? Baik, simbol dia macam itu, ada bulat dan segitiga. Dan yang terakhir cikgu nak tunjukkan adalah tangki. Agak-agak Yuyu, apa guna tangki ni? Untuk menyimpan the compress udara, betul? Ya, hebat Yuyu, pandai. Cuba-cuba. Ya, tangki ni sebenarnya dia diubah daripada besi tuang, besi yang kuat, digunakan untuk menyimpan udara yang telah dimampatkan itu. Okey?
Baik, itu simbol dia, simbol itu tentang simbolnya. pneumatik. Okey, bahagian yang kedua adalah bahagian pengawalan pneumatik, terdiri daripada dua bahagian, dua komponen, satu injak kawalan aliran dan satu lagi injak kawalan arah. Untuk injak kawalan aliran kita gunakan biasa dua komponen, iaitu penghad boleh laras, penyekat sehala. Manakala untuk injak kawalan arah, biasanya kita guna injap 3/2 dan injap 4/2 lah. Tapi cikgu pun nak tunjukkan juga injap 2/2. Jadi anak-anak namakan je injap 2/2 je. Tak payahlah anak-anak tuliskan injap kawalan arah 2/2. Tak payah. Tuliskan injap 2/2 je. Okey? Baik. Jadi cikgu tunjukkan dengan lebih terperinci berkaitan dengan gambar-gambar. Yang pertama adalah penghad boleh laras, itu gambar dia. Fungsi dia untuk mengurangkan aliran udara bertekanan ke silinder. Maknanya jika kita nak tengok silinder itu bergerak slow, maknanya kita gunakanlah peralatan tersebut. Kalau tak ada peralatan tersebut, dia gerak laju. Itu maksudnya. Ini simbolik dia. Gambar yang kedua adalah berkaitan dengan penyekat sehala. Fungsi dia untuk membenarkan aliran udara bertekanan pada satu arah sahaja. Okey, ini juga ada melibatkan simbol yang akan kita gunakan. Okey, dan seterusnya ini adalah injap kawalan arah. Kita gunakan injap 3/2. Fungsi dia mengawal arah aliran udara bertekanan dan ini adalah merupakan simbol yang akan kita gunakan. Dan gambar yang terakhir yang cikgu nak share dengan anak-anak iaitu injap 4/2. Fungsinya sama, cuma simbol dia berbeza. Jadi sekali lagi cikgu tegaskan kepada anak-anak murid, tolong baca buku dan tolong ingat, tolong hafal simbol dia. Sebab ini sangat penting untuk anak melakarkan lita. Okey, jadi bahagian terakhir adalah bahagian penggerak atau penukar. So, komponen kita gunakan Yuyu adalah silinder. Silinder. Jadi, silinder kita ada tiga jenis. Okay? Silinder tindakan tunggal tanpa pegas. Maknanya silinder tu dia ada spring. Dia ada pegas. Pegas tu maknanya spring. Spring tu di dalam silinder. Kemudian, silinder tindakan tunggal dengan pegas. Dan terakhir, silinder dua tindakan. Jadi, silinder dua tindakan dia tidak ada spring. Okey? Baik, kita tengok perincian gambar dia. So, inilah gambar silinder tindakan dengan spring. Fungsi dia menolak atau menarik beban. So, spring dia dekat sinilah. Kat sini. Spring ni berada di dalam silinder. Ini dari segi simbol. Manakala untuk gambar anak-anak, tengok sini. So, dia buat kerata rentah. Dalam tu kita nampak spring. Okay. Untuk gambar yang kedua, kita gunakan silinder dua tindakan, fungsinya tetap sama, menolak atau menarik beban. Ingat pneumatik dia cuma guna untuk menolak beban yang kecil saja, bukan beban yang besar. Cuma bezanya pun berbeza. Untuk silinder tindakan, dua tindakan, kita ada dua perpaipan, 1 dan 2. Okey. Manakala untuk silinder satu tindakan, kita cuma ada satu masukan sahaja. Okey, ni bezanya. Jadi jangan anak-anak buat silap nanti kalau soalan tu diminta silinder dua tindakan, jangan pula anak-anak gunakan simbol silinder tindakan tunggal dengan berpegas. Kebanyakannya cikgu dapati di situ. Jadi kena ingat, kena selalu hadir ke sekolah bersama dengan guru anda. Okey, seterusnya kita pergi kepada bahagian pemindahan tenaga. Kita ada dua, iaitu paip utama dan juga kendala injak kawalan arah. Okey anak-anak, tengok kat sini. Okey, ini adalah merupakan bahagian perpaipan di mana dalam paip itu mengandungi udara bertekanan. Okey, di punca kuasa, di sumber kuasa utama, kita menggunakan paip yang diperbuat daripada besi, daripada logam. Sebab apa? Di situ berlaku kompresor air ataupun udara bertekanan yang sangat tinggi dan udara tersebut perlulah disalurkan melalui logam ataupun menggunakan besi tuang. Okey, fungsi dia membawa udara bertekanan ke semua komponen dan simbolik dia kita buat dalam bentuk macam line lah. Macam satu garisan saja ya. Satu garisan Yuyu. Okey. Manakala untuk kaedah menyalurkan udara bertekanan ke komponen, kita tak perlu menggunakan besi untuk menyalurkan udara bertekanan. Sekadar kita menggunakan tiup saja. Yang ni kan, yang ni udara bertekanan tinggi anak-anak udara ni kuat tau, padu. So dia menggunakan besi. Manakala untuk udara yang pergi dekat silinder, kita hanya menggunakan tiup getah sahaja. Biasanya digunakan tiup plastik. Tiup plastik, tiup plastik biasa, tiup plastik lah. Sebab udara di sini
tekanan dia sudah berkurang. Tapi yang menggunakan simbol yang sama atau berbeza, cikgu? Sama juga. Sama juga. Sama juga. Simbol ni kita guna simbol yang sama. Okey, jadi cikgu mengharapkan anak-anak semua dah mula Adelina tu dah berjalan, dah mula faham tentang konsep simbol dan juga gambar-gambar yang cikgu telah tunjukkan, anak sudah tahu Okey, baik. Ini adalah mood kenalan injak kawalan arah. Okey, dalam buku teks anak-anak boleh rujuk. Ini mood ni maknanya kita nak menggerakkan injak. Contohlah kalau anak lihat driver bas nak buka pintu bas kan. So dia mesti tekan kan. Itu maknanya menggunakan mood untuk menekan injap supaya pintu bas tu dapat dibuka. Dapat dibuka Jadi kalau anak-anak tengok kat sini kita ada beberapa mood injap. Pertama kita guna twill. Twill ni maknanya guna tangan. Contohlah cikgu ambil contoh dekat mesin jengkaut. Saut tanah tu dia tarik-tarik kan. Itu menggunakan twill. Tapi itu konsep sistem hidrolik lah. Tapi kita belajarkan sistem pneumatik. Okey, yang kedua kaki pijak. Dia pijak. Yang ketiga yang sangat popular kita menggunakan kaedah punak tekan. Yang cikgu telah tunjukkan tadi kan, bagaimana pemandu bas nak buka pintu dia just tekan saja. Yang keempat guna tombol, yang kelima menggunakan isyarat pandu. Isyarat pandu ni maknanya tenaga pneumatik ataupun udara bertekanan tu masuk ke dalam injap untuk menggerakkan silinder. Tetapi yang popular kita guna adalah pada bahagian punat tekan anak-anak. Di sini cikgu mengharapkan anak tolonglah hafal kerana kerap kali soalan akan ditanya dalam SPM terutamanya. Tolong baca, tolong ingat simbol-simbol berkaitan mood untuk kita menggerakkan injap. Okey? Dan yang sebelah kanan tu anak-anak melibatkan simbol berkaitan dengan solenoid, sesondor dan juga pegas. Okey? Okey. So contoh cikgu nak tunjukkan ini adalah contoh bagaimana pemandu bas menggunakan punak tekan Punak tekan betul punak tekan bagi menggerakkan pintu masa pintu nak buka atau pintu nak tutup. Apa dia punya kelamat ni Yuyu? Penggunaan sistem pneumatik. Masa tekan dia buka. Dibuka. Dia ada bunyi tak agaknya? Dia bunyi pneumatik. Pandai Yuyu. Biasanya kalau kita dengar ps tu itu maknanya sistem pneumatik. Okey? Menggunakan udara. Jadi cikgu mengharapkan anak-anak semua dah mula faham tentang penggunaan sistem pneumatik ini. Yang jelas sistem pneumatik ini digunakan untuk menggerakkan beban-beban yang kecil. Kalau beban yang besar macam batu nak korek tanah itu tidak boleh. Sebab ada kesilapan yang sering kali anak-anak boleh lakukan di mana mereka tersalah faham tentang penggunaan sistem pneumatik. Okey, baik. Seterusnya kita pergi pada contoh soalan. Tadi kita dah belajar konsep. Sekarang ni saya guna uji anak murid kita, Yuyu. Tengok kita sama anak ada mereka memberikan tumpuan ataupun tidak. Betul. Okey, jadi contoh soalan pertama cikgu baca dulu. Berikut adalah bahagian utama sistem kawalan pneumatik. Kena pasti komponen yang terdapat pada bahagian itu dalam ruang yang disediakan. Jadi cikgu minta siapa ni anak murid saya ni yang boleh bantu? Tolong bantu cikgu. Tolong jawab soalan ni. Cikgu, saya nak jawab. Ya, Ain. Baik. Okey. Untuk soalan itu, komponen-komponen yang terdapat pada bahagian perkhidmatan pembekalan ada banyak. Antaranya adalah motor elektrik, pemampat udara, penapis tangki, tolok tekanan dan juga penapis udara. Manakala untuk komponen di bahagian pemindahan, tenaga ialah pemampat, silinder, paip utama dan juga motor pneumatik. Minta 2, dia jawab 4 bagi setiapnya ya. Terkejut saya Yuyu. Okey, saya rasa saya ingat apa yang diperkatakan jawapan oleh Ain tadi. Okey, sebenarnya ada banyak jawapan tapi kita nak 2 je. Okey, tapi dalam SPM dibenarkan calon menjawab. Tapi nanti calon kena jawab bawah ni lah. Jangan jawab sebelah-sebelah jawapan tu, kalau boleh jawab di bawah. Tapi jawapan masih dikira dalam kotak yang diberikan. Okey, kita ada motor elektrik dan pemampat udara untuk bahagian perkhidmatan pembekalan. Manakala untuk bahagian pemindahan tenaga, okey, di sini diminta 2 jawapan, pemampat dan juga motor pneumatik. Okey, ini biasa soalan dalam bahagian A. Bahagian A. Cikgu, katakanlah murid menjawab 4 contohnya walaupun diminta 2. Tetapi di dalam ruangan kotak ada satu jawapan yang salah tetapi yang di bawah iaitu di luar kotak ada jawapan yang betul. Adakah akan dikira cikgu? Soalan bagus Yuyu. Jawapannya tidak dikira anak. Jawapan tak dikira. Sayang Jadi kena betul-betul fokus dan berikan 2 jawapan terbaik saja. Betul lah. Betul. Terima kasih cikgu di atas panduan tu. Terima kasih Yuyu. Pertanyaan tersebut cikgu dah lontarkan kepada anak murid pun dia kena ingat. Ingat tu. So kena baca buku. Jangan buat mistake kat situ.
Okey, contoh soalan yang kedua, Rajah 1 menunjukkan komponen yang terdapat dalam sistem kawalan pneumatik. Okey, namakan ataupun kena pasti dua komponen, A. Pengawalan pneumatik, B. Pemindahan tenaga. Sekali lagi, cikgu nak minta bantuan anak murid cikgu ni. Siapa yang nak boleh bantu cuba? cikgu? Siapa yang belum cuba sebenarnya? Okey. Baik, dia tahu diri dia yang belum cuba. Silakan. Berdasarkan daripada pengamatan saya, gambar yang ditunjukkan terdapat pemampat, injap dan juga silinder. Jadi untuk soalan A iaitu bahagian pengawalan pneumatik, saya dapat melihat ianya menggunakan injap 3/2. Manakala untuk soalan B iaitu bahagian pemindahan tenaga, biasanya ia menggunakan silinder dan terdapat spring di dalamnya. Jadi nama silinder tersebut ialah silinder tindakan tunggal dengan pegas. Betul ke cikgu? Ya, tepat maknanya Yuyu. Tahniah ni Hazim. Tahniah. Dia jawab-jawab tepat. Maknanya dia fokus kelas kita tadi kan. Betul Okey, cubanya cikgu nak buat sikit perubahan lah sikit Jawapan yang diberikan oleh Hazim tu betul Tetapi sebenarnya masih dikira betul. Jangan risau. Jangan risau betul. Ini pun betul. Ini pun betul, cuma sebenarnya dalam soalan ni diminta menamakan saja. Contohnya injap 32 ni kan. So namakan dia komponen apa Yuyu? B. Namakan itu saja. Manakala untuk silinder tindakan tunggal, tulislah komponen A. Komponen A Jadi rujuk semula kepada Rajah itu ya cikgu? Ya, rujuk pada Rajah itu. Tapi kalau cara nak menjawab ni pun boleh kita terima anak-anak. Tapi sebenarnya jawapan diminta cuma namakan saja. Komponen A ataupun komponen B. Okey, jadi alhamdulillah Yuyu, kita dah bincang tadi daripada konsep awal, kemudian kaedah nak mengenal bahagian-bahagian dalam sistem pneumatik, dan pelajar saya, anak-anak murid saya mampu untuk menjawab dua soalan yang diberikan. Maksudnya mereka memberikan tumpuan. Yuyu sendiri tekun mendengar apa yang Cikgu Muhammad ajarkan kerana begitu jelas dan begitu menyeronokkan ya. Sebenarnya apabila kita mengenali bahagian-bahagian dan komponen-komponen bagi apa yang kita pelajari pada hari ini, iaitu pengangkutan dan kuasa, khususnya berhubung pneumatik. Itu dia, jangan ke mana-mana, banyak lagi pembelajaran menarik. Selepas ini, kembali lagi selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi dalam kelas bersama dengan Yuyu dan juga Cikgu Muhammad, disertai dengan jurubahasa iaitu Cikgu Aida. Tadi kita dah belajar komponen-komponen bagi mata pelajaran pada hari ini. Banyak lagi cikgu nak uji murid-murid sebenarnya. Kalau nak uji ni tak bolehlah Kak Yuyu yang tanya soalan, kita serahkan kepada yang pakar. Cikgu Muhammad, silakan. Baik, terima kasih Yuyu. Okey, stay bersama dengan saya hari ini dan tentulah bersama anak murid cikgu dan juga di luar sana lah Baik. Segmen yang ketiga ni segmen yang sangat penting. Segmen yang sangat penting di mana segmen ini kita nak menyelesaikan latihan. Tadi kita dah belajar anak-anak konsep asas pneumatik. Kita juga dah belajar bahagian-bahagian utama sistem pneumatik dan kita juga dah belajar. Kita dah kenal pun kan gambar-gambar berkaitan dengan komponen dan juga simbolnya. Ingat anak-anak dalam topik sistem pneumatik yang paling anak-anak kena tahu dan kena ingat, simbol dia tu kena ingat. Sebab simbol sangat penting. Mungkin dia akan ditanyakan dalam soalan bahagian A dan tentunya dalam bahagian B pun boleh dikeluarkan anak-anak. Okey anak-anak, ini cikgu bagi contoh soalan pintu bas. Jadi cikgu baca dululah soalannya. Baik cikgu. Okey. Contoh soalan 3, Rajah 2 menunjukkan pintu bas yang dikawal oleh sistem pneumatik. Lakarkan lita kawalan bagi membuka dan menutup pintu bas. Ini pintu bas. Yuyu, saya nak tanya boleh? Boleh cikgu. Okey, saya rasa Yuyu mesti menggunakan LRT kan? Pernah? Bila kita nak masuk tu, dia buka pintu kan? Pada firasat Yuyu lah, apa sistem yang digunakan kat situ? Kalau naik LRT, dia tak ada bunyi ps macam bas cikgu. Yuyu rasa kalau tak silap kalau silap tegur Yuyu, sistem kawalan elektrik. Ya, tepat 10 markah untuk Yuyu. Betul bijak Yuyu pasal Yuyu tahu. Kalau tak bunyi ps tu maknanya bukanlah pneumatik. Dia menggunakan kawalan elektrik anak-anak Okey. Baik, untuk kita menjawab soalan ini Yuyu, kita ada petua Yuyu. Kita ada petua. Apa petuanya tu? Apa petua dia?
petua dia ni untuk menggambarkan supaya kita lebih faham dan tahu. Okey, kalau jawab pneumatik, mesti guna kaedah ini, mesti guna petua ni. Sebab ramai di kalangan anak murid saya sentiasa buat mistik nak jawab soalan pneumatik. Jadi ada petua dia. Jadi untuk kita share petua ini, cikgu nak minta lah salah seorang anak murid saya ni, untuk menjawab ataupun untuk memberikan tip ataupun petua yang anak-anak semua telah pelajari sebelum ini. Dipersilakan. Kita minta sukarela ya, sukarelawan, siapa yang mahu menjawab? Cikgu. Alia. Saya, cikgu. Silakan Alia. Jadi jawapan saya macam ni cikgu. Menggunakan injap kawalan arah ini sangat penting sebab dia nak tentukan arah udara bertekanan tu nak pergi ke komponen yang mana. Jadi sekiranya kita menggunakan silinder tindakan tunggal secara berpegas ataupun tanpa pegas, ia sesuai dengan injap 3/2. Manakala kalau ia menggunakan jenis 2 silinder tindakan, ia sesuai menggunakan injap 4/2, cikgu. Okey. Bagaimana jawapannya? Dia faham maknanya dia tahu tu. Okey. Maknanya hasil percakapan Ain tu mungkin kurang difahami, betul kan? Mungkin kurang, tapi saya tunjukkan melalui gambaran ni mungkin agak mudah difahami lah. Okey. Tahniah Alia. Jadi bagus. untuk tahu menjawab soalan ini, 2 part yang kita kena tahu, iaitu penggunaan jenis silinder dan penggunaan jenis injap kawalan arah. Dia tak boleh daripada itu, dia tak boleh lebih daripada more itu. So kemuncak kepada sistem pneumatik kita menggunakan silinder, betul tak? Silinder kan, itu kemuncak dia. Kalau kita menggunakan silinder tindakan tunggal, okey, silinder tindakan tunggal tanpa pegas ke atau pegas, kita menggunakan injap 3/2, anak-anak. Okey, manakala jika kita menggunakan silinder 2 tindakan, wajib kita menggunakan injap 4/2. Janganlah nak guna injap 3/2. Kadang-kadang cikgu dapati ada anak-anak murid yang keliru dan sentiasa buat kesilapan ke situ. Biarlah silap kita sekarang, jangan kita silap waktu peperiksaan. Cikgu, adakah ketika menjawab soalan bermaksud murid-murid boleh melukis rajah seperti ini atau perlu menulis dalam bentuk karangan juga? Sebenarnya dalam sahaja asas kelasaran, poin-poin dia dalam bentuk yang ringkas, tak perlu buat karangan. Tidak perlulah berperenggan dan sebagainya. Tak perlu. Oh, iyalah, begini lebih jelas ya. Ya. Okey, baik. Jadi ingat anak-anak, untuk kita melakar litar, dia punya kritikal dia tu mesti litar berfungsi. Mesti litar tu berkendali. Kalaulah lengkap macam mana pun anak lukis litar tapi litar tu tak berfungsi, kosong. Sayang sayang tu sebenarnya. Betul. Amatlah anak-anak kena perlu beri perhatian. Walaupun anak-anak mampu melukis litar, tapi pastikan litar tu boleh bekerja berdasarkan situasi masalah yang diberi. Okey, ini contoh kesilapan sering yang dilakukan oleh murid menggunakan komponen hidrolik. Sedangkan kita tak guna hidrolik, kita guna pneumatik. Pneumatik sangat simple lakaran dia. Tak perlulah letak simbol tangki, penapis, injap, pelega tanah, tak payah. No need. Sebab inilah kesilapan-kesilapan yang sering cikgu kesan. Ni kena beri tumpuan ni. Soalan tentang kesilapan ni mesti beri tumpuan. Baik, cikgu teruskan. Kesalahan yang kedua iaitu menggunakan simbol injap yang tak sesuai. Contohnya dia guna silinder 1 tindakan tapi dia guna injap 4/2. Jadi tak boleh, tak betul tu. Okey. Yang ketiga, dia menggunakan jenis silinder yang salah. Contoh dalam soalan tu dia letak silinder 2 tindakan tapi pelajar pula guna silinder 1 tindakan. Itu seringkali cikgu kesan kesilapan-kesilapan yang berlaku semasa anak-anak murid menjawab. Okey, mari kita tengok macam mana jawab soalan ni. Okey, untuk menjawab soalan ni kita kenal, ingat simple je. Kaki, badan, kepala. Ni formula khusus yang cikgu nak berikan kepada anak-anak. Just tahu kaki, badan, kepala. Simple je lukisan litar dia. Okey, jadi dalam soalan ini komponen yang kita gunakan adalah punca pemampat, injap 3/2, pegas, spring. Pegas dalam mana? Pegas dalam silinder dan juga dalam injap. Nanti cikgu tunjukkan. Punat tekan dan juga silinder tindakan tunggal berpegas. Di sini cikgu nak guna silinder tindakan tunggal berpegas. Boleh juga cikgu nak guna silinder 2 tindakan. Tapi kalau kita guna silinder 2 tindakan, kita perlu guna injap 4/2. Ya, betul. So cikgu nak guna silinder tindakan tunggal, jadi cikgu gunalah injap 3/2. Okey.
Baik, jadi cikgu dah sebut tadi, pada bahagian kaki, ingat tadi kita dah belajar simbol kan? Simbol, kita bahagian kaki kita guna punca pemampat, bahagian badan kita guna injap 3/2, manakala kepala kita guna silinder tindakan berpegas. Okey? Ini contoh lita yang mencakupi ataupun menjelaskan, menyelesaikan soalan tersebut. Okey? Simple je pneumatik. Kadang-kadang saya tengok anak murid saya sendirilah. Dia buat ni panjang berjela-jela bawah ni. Ada tangki lah, ada meter lah, ada apa lagi? Ada macam-macam lah. Jadi tak sepatutnya itu berlaku. Jadi inilah anak-anak kena sematkan dalam jiwa, dalam fikiran untuk menjawab soalan pneumatik ini sahaja. Okey? Baik. Jadi kita ada bahagian kaki. Komponen ni adalah pemampat. Pemampat. Manakala ini adalah bahagian badan. Kita guna injap. Dan ini bahagian kepala kita guna silinder tindakan berpegas. Saya ringkaskan tindakan berpegas. Okey, berpegas. Kenapa ada spring dalam ni? Kan? Dan silinder tindakan berpegas ni dia cuma ada satu saluran saja. Ini perpaipan dah. Paipan ni menggunakan tiub. Yang kita bincang tadi kan? Tiub PVC Tetapi untuk yang punca utama ni kita guna apa? Saluran daripada paip. Ini saluran ni udara bertekanan tinggi, so dia menggunakan paip. Tapi untuk diagihkan ke silinder kita menggunakan tiub sahaja. Okey? Cikgu, Yuyu ada soalan. Katakanlah murid telah melukis kepala, badan dan kakinya dengan tepat, namun mempunyai satu komponen yang tidak bertepatan, adakah seluruh rajah diambil kira atau kosong terus, cikgu? Okey, contohnya dia tambah murid, meter lah kata. Okey, contoh anak murid macam ni dalam soalan dia tak minta meter kan? Contohnya okey, bagus soalan you tu, bagus. Okey, contohnya meter simbol macam ni. Dia buat line, dia buat bulat, dia buat macam ni kan? Simbol meter. Simbol meter. Ini simbol meter Okey, jawapan ni sebenarnya jawapan asal ni betul. Cuma anak-anak murid kita menambah komponen meter kan? Tetapi dia tidak menjejaskan kefungsian lita tersebut, so kita tak penaltikan dan kita pun tak beri markah tambahan. Sebab di sini markah kita bagi 4. Satu komponen satu lagi komponen sini, satu lagi komponen sini dan satu lagi komponen berkaitan dengan pengaliran udara bertekanan. So kita ada 4 markah di situ. Okey, boleh you Okey, maksudnya tidak akan dipenalti, tetapi kalau boleh fokuslah, berilah jawapan yang tepat, cikgu kan? Ya, betul. Yang penting dalam melakar lita mesti berfungsi. Ingat tu apa-apalah anak-anak lukis lita kompleks sekalipun, tapi kalau tak berfungsi, kosong markah. Tiba-tiba alirannya tak dilukis. Ya, betul. Contohnya ni tak ada kan? Kosong ataupun ni salah kan? Isi kan? Macam mana dia nak tendang ke luar kan? So ini pun salah. Mungkin kalau ada guru yang baik hati mungkin dia bagi markah bawah lah. Tapi untuk sebenarnya memang kita tak dapat bagi markah. So ini kritikal dalam lita kawalan, sangat kritikal. Pastikan lita tu berkendali anak-anak Okey. Terima kasih di atas panduan tu, cikgu. Baik, inilah menerangkan cara kerja kendalaan lita. Okey, anak-anak tengok kat sini Pam dihidupkan. Ini maknanya punca pemampat Pam dihidupkan, pemampat menghasilkan udara bertekanan. Udara termampat memasuki liang P, nampak Okey, udara termampat akan masuk liang P, ini liang P So udara tekanan akan stop kat situ. Dia stop kat situ, udara keluar tak? Tak keluar kan? Jadi silinder boleh gerak tak? Tak boleh lah. Tak boleh. Bijak you. You dah faham. Faham daripada apa yang cikgu ajar. Okay, alhamdulillah. You faham. Walaupun you tak ambil subjek, tapi you faham. Cikgu mengajar jelas. Okey, jadi untuk peringkat awal, bila motor hidup, udara masuk, dia stop kat situ. Dia tak boleh apa-apa lagi tindakan. Okey, kita tengok step yang seterusnya. Okey, masih lagi menerangkan cara kerja lita. Okey, apabila punat tekan, ditekan. Contoh tadi driver bus kan, dia tekan kan. So dia dah menggerakkan injap. Ni injap 42 kan. Tadi macam ni. Nampak cikgu ulang balik cualan tayang. Tadi macam ni kan. Bila dia tolak ibarat dia tolak macam tu. Dia tolak macam tu. Okey, apa yang berlaku anak-anak tengok kat sini, bila dia tolak, okey, punca pemampat sudah bertukar arah ke masih lagi liang P, tapi dah boleh terus. Dah boleh terus, dia akan belok kiri, masuk dalam silinder. Dalam silinder ni dia penuhi oleh udara termampat. Kan? Jadi udara termampat ni akan menolak omboh. Jangan sebut silinder. Silinder ni keseluruhan.
sebut omboh. Ni omboh. Ni yang tanda ni, ini adalah omboh. Okey, dia menggerakkan omboh silinder. Tolong jangan jawab silinder. Cikgu pun dapat kesan kadang-kadang anak murid kita ni cuai, dia menjawab menolak silinder. Menolak silinder. Macam mana silinder? Silinder ni keseluruhan. Sedangkan dia hanya menolak omboh. Ni omboh. Okey, jadi omboh ditolakkan. Jadi silinder tu akan bergerak di sebelah kanan, lalu pintu bas boleh dibuka. Okey. Baik. Udara termampat boleh memasuki liang A silinder dan omboh dalam silinder ditolak ke kanan. Apabila pun nak tekan dilepaskan, omboh silinder kembali ke asal. Maknanya tekan, bila lepas dia back tu normal balik. Kat sini. Mana tadi? Ni. Lepas pula. Kat sini. Ini apabila pun nak tekan dilepaskan. Baik. Maknanya bila dilepaskan pintu tertutup kembali. Okey. Baik, sebenarnya Yuyu, saya percaya rakan-rakan guru saya lain memang mereka menggunakan simulasi. Kita dah dibekalkan dengan sistem perisian untuk pastikan kaedah lita yang kita buat secara lakaran lita dengan guna tangan, kita boleh terjemahkan dalam bentuk simulasi. Okey, so kita menggunakan perisian Penius Simpro 3.0.5. Okey, cikgu rasa anak-anak pun akan belajar. Yang tak belajar, pastikan tanya cikgu. Kena belajar. Okey, so di sini kita dapat lihat ini adalah paparan cikgu ambil menggunakan perisai yang cikgu dah buat. Peringkat awal, ingat lagi tak, ini komponen yang kita telah susun, betul Kita boleh select Jadi kita gunakan mouse, kita ambil, kita seret masuk dalam dia punya paparan, kita pilihlah exhaust. Ini exhaust exhaust betul ke dia bunyi pss. Tu exhaust. Mesti kalau pneumatik mesti pss. Exhaust Okey, kita seret. Kemudian kita pasang setiap komponen, kita buat perpaipan dia. So peringkat awal bentuk dia macam ini. Okey, selepas kita dah make sure, kita dah pastikan bahawa kita dah melakarkan simbol dia dengan betul dan tepat, pastinya kita perlu uji. Kita perlu uji Okey. So kita tengok kat sini, ini yang peringkat asal tadi, awal kita dah buat. So kita uji dalam simbol ni, kita guna tangan So kita klik tuk. Kemudian udara pempat akan masuk kat sini. Dia akan masuk kat bahagian dalaman silinder dan dia tolak. Lalu silinder ini dapat ditolak, tapi yang tolak adalah omboh. Omboh akan menolak silinder ke sebelah kanan dan dalamnya ada spring Spring inilah bila kita lepaskan balik, dia akan menolak balik. Kembali ke menolak balik kembali ke asal seperti ini. Maknanya udara bertekanan yang sedia ada dalam ni, dia akan tolak balik, dia patah balik, belok kanan, ke bawah. Itu apabila pun nak tekan dilepaskan. Okey, anak-anak Okey, cikgu mengharapkan anak faham dan tahulah berkaitan dengan perkara ini. Okey, ada tambahannya Yuyu jika kita nak bagi silinder ni bergerak perlahan. Tadi ni silinder bergerak biasa, tap kan? Sekarang macam kita nak bagi slow je kan? Macam mana caranya? Jadi caranya kita menggunakan tambahan komponen ini namanya penghad bolehlah laras. So dia slowkan move of silinder tu. Dia slow omboh tu. Okey, jadi cikgu berharap cikgu dah turangkan kepada anak berkaitan dengan melakarkan lita daripada awal hingga akhir, dan cikgu sangat seronoklah ada anak-anak saya yang dapat jawab dengan betul. Jadi saya rasa kamu semua dah faham dengan sejelas-jelasnya apa yang cikgu dah share ilmu tentang pneumatik bersama anak-anak semua. Saya pun seronok dengan penjelasan cikgu tadi. Kalau di kesempatan sebentar tadi saya juga belajar tentang simbol dan sebagainya. Jadi adalah penting untuk murid-murid yang menonton siaran ini untuk mengingati setiap simbol agar dapat menjawab soalan peperiksaan dengan baik. Kembali lagi selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi dalam kelas mata pelajaran asas kelestarian bersama dengan Cikgu Muhammad ditemani Cikgu Aina sebagai jurubahasa pada hari ini. Sebentar tadi kita dah belajar pelbagai simbol dan juga aliran, juga rajah serta soalan-soalan yang mungkin ditanya dalam peperiksaan. Banyak lagi kita nak belajar dalam segmen akhir. Ayuh sama-sama kita bersama dengan Cikgu Muhammad. Cikgu Muhammad, saya persilakan. Pentas ini milik Cikgu. Terima kasih Yuyu bagi peluang kepada saya lagi untuk berkongsi ilmu dengan anak murid di luar sana. Jadi stay fokus bersama dengan saya Cikgu Muhammad. Pastikan
telah tersedia dihidangkan dengan pen dan juga kertas daripada pagi tadi pun patut cikgu dah ingatkan, tapi cikgu rasa, cikgu yakin anak-anak memang sudah sediakan alat tulis seperti itu. Jangan lupa catat. Kalau kita tak catat kita mudah lupa. Okey, baik. So di sini cikgu nak hidangkan last kali berkaitan dengan soalan. Contoh soalan yang cikgu nak hidangkan kerana soalan ini melibatkan tahap penguasaan yang paling tinggi. Dia melibatkan kaedah ataupun teknik untuk membuat lakaran lita berdasarkan situasi yang diberikan. Okey, yang pertama, anak-anak jangan keliru. Jangan confuse, jangan alamak lain dalam buku kita belajar lain tapi soalan lain. Jangan risau. Walau macam mana pun gambaran soalan, stimulus dia dari segi ayat dan juga gambar, jawapan sebenarnya anak-anak dah tahu. Janganlah soalan ini mengganggu-gugatkan pendirian ataupun kefahaman anak-anak. Okey, soalan contoh 4, darjah 3 menunjukkan reka bentuk mesin mengecap logo syarikat bagi produk sabun. Ini satu panggilan kan? Mesin itu dikendalikan oleh sistem kawalan pneumatik. So kita ada silinder apa kita ada tali sawat, kita ada sabun. Jadi sabun tu akan digerakkan oleh conveyor ataupun tali sawat dan masuk ke dalam kotak. Okey. Soalan dia. Lakarkan lita kawalan pneumatik mudah jika anda menggunakan A. Dia dah bagi dah tu. Jika kita menggunakan silinder dui tindakan. Silinder dui tindakan maknanya silinder dua tindakan. Okey. B, silinder tindakan tunggal. Okay, dia tak cakap pun, dia cuma sebut silinder tindakan tunggal. Maknanya kita perlu guna silinder tindakan tunggal berpegas. Kalau tak ada pegas, macam mana dia naik balik kan? Kalau tak ada spring, dia tak boleh naik balik. Inilah cikgu sering dapati kesilapan anak murid. Kena ada silinder tindakan tunggal berpegas. Dia bagi umum je, tapi anak kena fikir. Okey, jadi di sini cikgu sebenarnya pohon sekali lagi lah Yuyu. Anak murid kita ni kita nak uji lagi. Kita nak minta mereka jawab soalan ni. Sebab soalan ni melibatkan lakaran lita. Jadi kita beri ruang dan peluang kepada anak murid saya, siapa nak jawab untuk soalan A ni. Kalau semua senyum macam semua tahu. Siapa yang nak suka rela jawab? Hazim lagi. Azim, ya. Silakan Hazim, cuba. Baik Azim, cikgu bagi masa kepada kamu lebih kurang 8 atau 9 saat boleh? Okey. Berada di kamu kertas kan dengan pen kan. Okey, boleh lukiskan lakaran lita ni boleh Azim Okey Azim, cikgu bagi masa 7-8. Odam juga Hafizi. So kita ada dua lah. Kita ada dua yang nak boleh cuba ya. Boleh tak? Okey, kalau boleh baguslah. Okey. Azim boleh mula jawab. Hafizi pun okey boleh mula jawab. So kita bagi masalah pada mereka Yuyu boleh 7-8 saat je. Jadi maksudnya Hazim akan jawab bagi A. Kita nak jawapan untuk A ni 2 jawapan. Dua jawapan. Jadi cikgu akan nilai yang mana yang betul. Kalau ada kesilapan tak apa, ditegur hari ini. Waktu menjawab peperiksaan nanti insya-Allah tak salah lagi kan cikgu kan. Betul. Itu yang kita nak. Sebab kita nak tengok apakah seringkali kesilapan yang anak murid kita buat. So biar kita buat silap sekarang. Nama pun pembelajaran. Jika melakukan kesilapan ketika belajar tidak mengapa. Asalkan bila menjawab peperiksaan nanti tepat jawapannya. Betul cikgu? Tepat, itu yang kita nak tu kita tak nak biar kita susah dulu, senang-senang kemudian. Okey, walaupun kita dimarahi oleh guru tak apa, anggapkan kemarahan guru tu cuma bersifat sementara dan nak menegur. Teguran untuk penambahbaikan. Okey, dah lama dah Yu masuk dah lama. Okey, dah ada bunyi dah. Jadi cikgu nak tengok, kita tengok Yu jawapan anak murid saya Okey, kita tengok jawapan daripada Hazim dulu. Hazim dulu. Silakan Hazim. Cuba tunjuk Hazim. Atas sikit Azim. Okey, cikgu. Okey Azim, hang pegang Okey, nampak jelas. Anak murid jelaslah kita gunakan silinder 2 tindakan. Dan kita nampak silinder tu dah turun. Kan? Dah turun kan? Lepas tu turun ke bawah Okey, dia gunakan pemampat dan juga injap betul Yu Betul. Injap 42 kan sebab dia menggunakan silinder 2 tindakan. Okey, terima kasih Azim. Tahniah Azim. Tahniah Azim. Okey, kita tengok jawapan yang kedua pula yang dipersembahkan oleh Okey. Ni saya lukis, pada bahagian atas ni kita menggunakan silinder 2 tindakan dan pada bahagian badan pula dia menggunakan injap 4 stroke 2. Dan pada bahagian air, pada bahagian bawah kakinya kita menggunakan pemampat. Okey, baik. Macam dia pula cikgu. Ada bakat tu. Ada bakat ni kan. Amin. Okey, baik. Terima kasih Fizi. Okey Fizi, terbaik. Okey, jadi cikgu ucapkan terima kasihlah pada Hazim dan Fizi. Berani untuk melontarkan idea nak menjawab soalan ini. Okey, kita tengok jawapan dia. A. Okey.
pun sama jugalah you, saya buat dua perbandingan. Okey, yang pertama macam ni. Kan yang dilukis oleh Hafizi kan? Hafizi tadi. Okey, tadi Hafizi itulah lukis. Okey, tapi kita tengok silinder ke bawah. Yang untuk bahagian sebelah kanan ni silinder belum bergerak lagi kan? Kalau tengok agak mana yang betul? Kita tengok balik soalan dia. Soalannya soalan dia macam mana? Soalan ni belum bekerja kan? Belum berkendali. Situlah you pelajar kita buat mistik. Situ selalu dia buat mistik. Dia orang sebenarnya tahu nak menjawab tapi dia orang tersalah jawab, menunjukkan tidak mematuhi arahan soalan. Sedangkan arahan soalan ni menggambarkan anak-anak murid kita buat lita itu belum berkendali. Sayang tahu you sebab apa you? Dua-dua ni betul, hampir sama, betul kan? Cuma perbezaan ni adalah silinder bergerak ke bawah dan turun tak bergerak lagi. Betul lah. Cuma saya nampak tadi Hazim dia tak letak simbol penaktekan. So kalau macam tu pun kita bagi kesalahan ataupun kita tolak markah untuk injap part 2 sebab dia tak melengkapkan punat tekan. Sebab itu asalnya perlu ditekan dulu kan cikgu. Ni pun simbol lah. Ni yang merupakan simbol punat tekan. So kena lukis Okey, jadi jawapan yang sebenarnya adalah jawapan yang di sebelah kanan. Sebab menunjukkan silinder belum berkendali. Tetapi yang bestnya anak murid saya boleh jawab pemampat, injap dan juga silinder. Itu yang penting, yang mereka dah tahu. Alhamdulillah mereka tahu menjawab soalan ini, cumanya mereka menjawab dalam situasi yang berbeza. Satu situasi yang belum berkendali, satu lagi situasi yang telah berkendali. So, siapa yang jawab soalan ini walaupun betul lah ni. Betul, dia gerak, masuk kan, tolak kan. Tapi sayang you salah. Langsung tak dikira markahnya cikgu? Langsung tak dikira. Sayang kan? Tapi tak tahulah kalau kod kalau ada pemeriksa yang baik hati terpulanglah pada mereka. Tapi dari segi standard penandaan ini memang kita tak boleh terima. Betul. 4 markah tau. Di mana tanpa markah? 1 2 3 satu lagi pengaliran ni 4 markah. Okey, jelas So jangan buat mistik. Lepas ni tolong anak murid cikgu yang cikgu sayangi, tolong jangan buat mistik. Kena ingat tengok soalan tu dulu. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Cikgu nak minta lagi lah lakakan, masih soalan yang sama, lakakan lita kawalan silinder tindakan tunggal. Siapa berjawab? Siapa berjawab? Okey, siapa nak cuba? Alia. Ain nak cuba Ain? Kalian seorang saja. Ain pun nak cuba. Dua-dua sekali lah you. Baik, kita minta kedua-duanya kita bagi 10 saat ya cikgu? Ya. Kita bagi 10 saat. Sambil tu kita boleh berbual cikgu. Ya. Tadi Yuyu menyedari bahawa cikgu kata jika yang berkendali dan tidak berkendali itu murid keliru. Okey. Tetapi adakah markah bagi pemampat, aliran dan juga di bahagian badan tu boleh diberi markah juga cikgu? Okey. Bagus soalan Yuyu tu Tadi saya dah sebutkan pada anak murid walaupun lita itu betul. Lita itu betul dan badannya dia mematuhi arahan soalan tapi kefungsiannya tidak berlaku. Ataupun dalam soalan tadi saya dah sebut tadi silinder tu belum turun lagi kan? Belum berfungsi tapi lita betul. Memang kita tak dapat bagi skor markah kat situ. Memang berlaku kesilapan kat situlah. Maknanya kesilapan kecuaian pelajar. Sebab itulah dalam konteks SPM ni kita nak membanding beza antara pelajar yang cemerlang dengan pelajar yang sederhana. So kita tak boleh sama rata lah. Katalah satu soalan tu pelajar jawab tu soalan yang sama, soalan pelajar jawab tu benda yang sama. Tetapi kefungsian tak berlaku. Benda tu betul tapi satu tak berfungsi, satu berfungsi. So bagaimana kita nak mendeklarasikan anak murid kita? Oleh kadar itu sajalah. Ini berlaku adil walaupun mereka tahu tapi itulah saya sebut tadi. Biar kesilapan kita tahu peringkat awal untuk kita selesaikan di kemudian hari. Itu dia. Dah cukup masa ke? Dah cukup masa kan? Dah cukup masa dah ni. Alia dan Ain dah bersedia ke? Kita minta Alia dulu, boleh cikgu? Boleh. Tunjukkan rajah yang dilukis. Boleh Alia? Boleh. Jadi ni jawapan saya. Jadi kita ada 3 bahagian yang macam cikgu ajar tadi, cara untuk melakarkan lita kawalan. Jadi kaki dia menggunakan pemampat, badan dia menggunakan injap 3 strok 2 dan kepala dia menggunakan silinder tindakan tunggal dengan pegas cikgu. Okey. Ini jawapan Alia. Kita tengok jawapan daripada. Okey. Kita tengok Ain pula. Okey. Okey Ain boleh angkat sikit Ain. Okey. Cikgu boleh nampak?
ada 3 bahagian litar. Bawah ni ialah kaki, badan dan juga kepala. Kaki ni saya letak simbol pemampat. Badan saya guna injap 3 strok 2. Manakala silinder saya guna silinder tindak tunggal berpegas. Okey, cikgu. Baik, macam mana kita tengok dua jawapan hampir sama kan? Okey, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Ain dan juga Alia di atas keberanian mereka untuk menjawab. Kita bagi masa tu cukuplah mereka menjawab. Okey. So ni jawapan daripada cikgu, masih lagi ada 2 jawapan perbandingan Okey, jadi anak murid saya faham tahu tadi kita ada bincang tadi kalau kita guna injak 32 mesti kita guna silinder tidak akan berpegas. Okey. Pun sama juga kedudukan silinder ada yang turun dan ada yang tak turun. So pada firasat Yuyu mana yang kita kira yang betul? Kanan kiri. Yuyu tidak melihat soalan tadi, cikgu. Oh, tak melihat ini ni. Ini soalan dia. Ini soalan dia. Ini soalan dia. Kita gantikan ni silinder tindakan tunggal. Maknanya dia macam ni. Kalau gantikan maknanya dia macam ni lah. Macam ni. Maknanya dia belum lagi berkendali kan. Semua lita-lita bergantung pada soalan belum berkendali. Kita mesti gambarkan soalan dia. Jadi jawapannya yang mana you? Sebentar, cikgu. Yang di kiri. Yang kiri. Betul you. Okey, inilah jawapan yang dikira jawapan yang betul yang berfungsi. Walaupun ini pun dikira betul tapi tidak mematuhi arahan soalan. Betul. Jadi sayang anak salah juga. Sayang. Jadi ini jawapan yang betul. Okey, kalau ikut kita diberi taklimat oleh bahagian-bahagian tertentu dalam penandaan, memang ini kita kira salah sebab dia tidak mematuhi arahan soalan. Betul. Okey, dia maknanya kita on motor ngap terus. Bahaya tak? Betul. Bahaya kan? Ya. Tiba-tiba on current tu. bahaya tu. So atas patuh keselamatan mesti ada kefungsian pengetekan. Ready, standby, tekan pun baru turun. Ada kawalan. Jadi jawapan ni dikira jawapan yang sama juga. Nak bagi markah 1, 2, 3 dan juga alirannya. 4 aliran. Okey. Jadi cikgu rasa banyak ilmu yang cikgu dah belajar bersama dengan anak-anak pada hari ini. Of course lah, cikgu harap kamu semua dah faham dan cikgu doa dia jauh Cikgu berdoa kepada anak-anak semua berjaya dalam SPM tahun 2022. Ingat, sentiasa bersama dengan guru, bertanya soalan. Yang penting sentiasa baca buku, jaga keselamatan, jaga kesihatan, semoga ceria selalu. Kita jumpa lagi di masa depan insya-Allah dan cikgu berharap kamu berjaya untuk SPM tahun 2022. Itu dia daripada Cikgu Muhammad. Banyak ilmu yang telah dikongsi, banyak petua dan panduan agar murid-murid tidak melakukan kesilapan ketika menjawab soalan-soalan peperiksaan. Yuyu nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Muhammad, nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Aida dan nak ucapkan terima kasih kepada 4 murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Itu dia mata pelajaran asas kelestarian, banyak ilmu yang dibelajar. Jangan ke mana-mana. Jangan lupa tonton di YouTube Didik TV KPM untuk siaran ulangan. Saya Nurul Huda Abdul Aziz. Assalamualaikum dan salam hormat. Bye. Didik TV KPM